kosong, suram dan tidak tenang. Untuk mendapatkan hati yang tenang, lapang dan tenteram adalah dengan mencari cinta Allah. Cinta kepada Allah adalah kecondongan hati seorang kepada Allah yang membuatkan seorang itu sanggup melakukan apa sahaja demi meraih kasih dan sayang daripadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, yakni, dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Siapa yang tak nak kan disayangi dan dicintai Allah? Cinta yang paling agung dan paling dicita-citakan oleh setiap orang mukmin. Terdapat pelbagai cara untuk dicintai dan disayangi oleh Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadabbur serta memahami makna. Cinta pada Al-Quran dan sentiasa membaca Al-Quran. Tujuan tadabbur adalah untuk menyedarkan hati atau menghidupkan hati. Membaca Al-Quran juga merupakan suatu ibadah yang mulia dan mempunyai banyak kelebihan. Al-Quran juga merupakan kalam-kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hati dan jiwanya akan menjadi tenang dan lapang. Mendalami setiap makna dan perintah Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih terurus dan teratur. Allah berfirman, maksudnya orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, yakni dengan mengingati Allah, maka ketahuilah, dengan zikrullah tenteramlah hati manusia. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Seterusnya, mencintai Rasulullah SAW. Sentiasalah bersalawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah, maka wajiblah ia mencintai pesuruhnya juga, iaitu Rasulullah SAW. Allah berfirman, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Imran ayat 31. Dengan cara menghayati dan mengamali sunnah baginda, hubungan cinta kita akan Allah akan bertambah kuat. Cinta ini juga seharusnya disempurnakan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Rasul utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Baginda merupakan insan yang amat mencintai serta menyayangi umatnya. Baginda jualah yang akan membantu orang mukmin apabila tiba hari pembalasan kelak. Yang ketiga pula, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunat. Tanda utama cinta hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang hamba itu mematuhi segala perintah Allah serta berusaha mengikuti sunnah Rasulullah. Seseorang itu juga mestilah berusaha bersungguh-sungguh menjaga amalan-amalan fardu dan sentiasa melakukan ibadat-ibadat sunat. Menjalankan ibadah sunat akan menjadikan jiwa kita tenang serta menambahkan lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadah sunat adalah berzikir, solat tahajud, solat sunat duha, solat taubat, berpuasa dan banyak lagi. Yang keempat pula, menyayangi saudara sesama Islam. Orang yang penyayang dan menyayangi saudara sesama Islam akan dikasihi dan dicintai Allah. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Orang yang menyayangi sesama makhluk, Allah akan menyayanginya. Sifat saling menyayangi datang daripada mereka yang memiliki kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Dapat kita lihat kat sini, seorang yang mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dilihat semasa hayatnya di dunia lagi, mereka mendapat penghormatan dari manusia sekeliling mereka. Bahkan pada diri mereka Allah juga menganugerahkan cahaya keimanan dari segi ilmu dan akhlak. Ini dapat dilihat pada diri seseorang yang menyanjungi agama Allah. Mereka akan dihormati oleh ahli masyarakat. Bahkan sehingga kepergian mereka ini dari dunia ditangisi kerana sayangnya umat pada mereka. Seterusnya, bersahabat dan duduk dengan orang yang soleh. Kita dituntut untuk sentiasa berdamping dengan orang-orang yang soleh atau alim agar sifat atau perkara yang ada pada diri mereka itu terkesan juga pada diri kita sendiri. Apabila kita bersahabat dengan orang alim, akan membuatkan kita sentiasa memperbaiki diri. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Perumpamaan teman atau kawan yang baik ini umpama seperti seorang penjual minyak wangi, yakni
manfaat yang kita akan perolehi daripadanya apabila kita berdamping dengannya. Kelebihan duduk bersama orang yang soleh, orang yang baik, orang yang menjaga maruah, orang yang akhlaknya mulia, orang yang warak dan sebagainya, sedikit sebanyak akan memberi kesan yang baik pada diri kita. Yang keenam pula, jauhkan diri daripada perkara yang menjauhkan hati dari Allah. Mukmin yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala akan mengikuti segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Manusia yang mengejar cinta Allah akan sentiasa bermuhasabah dengan melihat sifat tercela yang ada pada diri mereka. Dengan cara mereka bermuhasabah akan menjadikan seseorang itu menjadi seorang mukmin yang lebih baik. Selain itu juga, mukmin yang mahu mendapatkan cinta Allah akan terus berusaha dan beristiqamah dengan setiap amalan yang dilakukan. Hati yang bersih sentiasa dekat dengan Allah. Namun, maksiat yang boleh bermula daripada pandangan mata dan perkara-perkara lalai yang merosakkan hati dapat menjauhkan hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, manisnya hawa nafsu telah menguasai hati adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Terakhir, untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah adalah dengan cara kita bersedekah. Sedekah merupakan suatu amalan yang sangat mulia di sisi Islam. Setiap sedekah yang kita hulurkan pasti akan diberikan ganjaran yang tidak terhingga. Malah dosa kita juga turut terhapus disebabkan sedekah itu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Selain itu juga, sedekah akan memberikan keberkatan pada hati kita. Dengan adanya keberkatan, harta yang sedikit seolah-olah dirasakan banyak dan mencukupi. Malah Allah juga sentiasa mencintai orang yang sentiasa bersedekah. Kesimpulan di sini, untuk dikasihi dan dicintai oleh Allah, kita perlu berusaha untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dari seluruh aspek perasaan, lisan dan perbuatan, kerana cinta Allah bukan merupakan cinta biasa. Cinta Allah itu merupakan cinta high class.